Nabi ahli sufah, ahli yang dia duduk beribadah, dan kebiasaan kegiatan mereka itu adalah duduk di dalam masjid untuk mendengar kuliah Nabi, menuntut ilmu dan berdoa kepada Allah dalam setiap perbuatan yang Nabi buat, sama ada perang dan sebagainya, itu diberkati Allah. Hadirin mukminin, satu hadis daripada Abu Hurairah, Nabi berkata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam itu adalah engkau meninggalkan apa perkara yang tidak bermanfaat dalam kehidupan kamu. Ramadan ni tuan-tuan, saya nak ingat cakap 3 benda. Ramadan ni ada 3 benda besar yang Nabi ajar kepada kita untuk tinggalkan. Pertama, Nabi kata, kurangkan daripada kasratul kalam, kurangkan daripada banyak bercakap. Dalam satu hadis Nabi sebut, kam min sa'imin laisa lahu min saumihi illa jubal atash. Betapa ramai orang yang berpuasa tetapi di dalam puasanya itu dia tidak mendapat apa-apa kecuali, kata Rasulullah, illa jubal atash. Kalau kita baca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, dia kata apa? Puasa manusia ini ada 3 tahap. Yang pertama al-umum, puasa orang awam. Ada orang puasa tuan-tuan, puasa lapar dan dahaga, tapi dia tak suka orang. Ada orang puasa tapi dia tak menjaga lisan daripada memperkatakan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ada orang berpuasa, dia tidak berpuasa kepada pandangan mata dengan telinga. Ada orang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan maksiat ataupun tidak meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni kata, kita nak tinggalkan daripada banyak bercakap. Cakap boleh tuan-tuan dengan bisu lebih. Cakap boleh, tapi cakap sekadar keperluan. Cakap perkara yang boleh mendatangkan manfaat kepada kita. Dan yang di antara ibadah yang paling baik di dalam bulan Ramadan adalah kita memperbanyakkan baca Quran. Nabi tak kata khatam Quran, Nabi kata baca Quran. Dan banyakkan baca Quran. Barang siapa yang baca Quran banyak, bonus dia khatam. Tapi kalau dia baca surah sama, tak khatam dia. Yang kedua, Nabi kata kurangkan daripada kasratul niyam, kurangkan daripada banyak tidur. Tidur boleh tuan-tuan, tapi jangan tidur macam baby lah kita. Baby tengok kita pun dia segan. Baby tidur 8 jam, 9 jam, kita tidur lebih pada dia. Kita bangun sembahyang zuhur, bangun sembahyang asar, bangun sembahyang maghrib, tu buka. Saya nak ceritanya tuan-tuan, alangkah tidak baiknya kalau kita banyak tidur. Memang tidur dapat pahala, tapi kita rugi kerana dalam keadaan kita tidur, kita banyak meninggalkan amalan-amalan yang lebih utama daripada sekadar tidur. Jangan kita bazirkan umur yang Allah berikan kepada kita. Umur kita tuan, dalam salah satu daripada kata-kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, daripada 7 perkara yang mendatangkan kebahagiaan kepada manusia adalah yang dia sebut, salah satunya adalah Allah kurniakan kamu umur yang barakah. Umur panjang dengan sedih pula. Dia sedih pula, dia kata dan semua dah meninggal, dan dia tinggal. Jangan sedih tuan. Allah bagi kita umur 80, umur 70, umur 90, jangan kita sedih. Sebab Nabi kata di antara orang yang baik pada kehidupannya, dia dikurniakan umur yang panjang, dan umur yang panjang itu digunakan dan dipenuhi dengan amal saleh. Yang seterusnya Nabi sebut dalam hadis itu adalah kurangkan daripada kasratul ta'am, kurangkan daripada banyak makan. Makan boleh tuan-tuan, tapi jangan banyak makan. Dalam hadis Nabi kata, Nabi ni kalau makan 3 lahmah. Lahmah ni apa dia? 3 suap. Kita tak jadi 3 suap tu, kita 3 pinggan. Kalau 3 pinggan tu paling sedikit. Nabi 3 lahmah. Seorang ulama besar daripada Mesir, dia kata, sebenarnya makanan yang baik dalam kehidupan kamu adalah makanan yang boleh memberikan kesehatan kepada kamu, yang boleh mengukuh dan menguatkan tulang sulbi kamu untuk kamu bangkit beribadah kepada Allah. Kalau kita makan ni nampak polisi yang jadi, tak jadi betul-betul. Faham tak polisi? Tak faham. Polisi ni pemalik. Dia makan, dia bersandar. Tengah semua dia bersandar. Dia satu. Dia polisi lah. Dia kata bila tanya, kenapa tak sembahyang sunat tadi? Saya tadi balun 5 jenis hari. Nasi 5 pinggan, semua lauk saya rasa. Maksudnya kita dah salah faham tentang makan.
Makan boleh tuan-tuan, tapi Nabi kata jangan banyak makan. Hikmah Allah turunkan Ramadan ni besar. Saya cerita hikmah sikit lah, agar mudah-mudahan kita boleh manfaat. Salah satu hikmah Allah kurniakan Ramadan, ada waktu bersahur, ada waktu berbuka. Saya tak nak cerita teknikal berbuka dan bersahur ni, sebab kita dah biasa orang. Dalam sunnah, lewatkan sahur, awalkan berbuka. Lewat ni maksud dia apa? Nabi kata makan yang paling baik ketika waktu sahur, engkau boleh selesai baca 50 ayat menjelang masuk ke waktu subuh. Itu sebenarnya. Dan waktu subuh azan, masuk azan baru selesai makan. Tapi kalau 50 ayat kita baca, tak makanlah kita. Tapi siapa yang nak suruh kita baca kan? Yang suruh kita baca adalah Radio IKIM. Kita masuk bangun pagi itu buka Radio IKIM. Menjelang masuk waktu subuh dia akan baca Quran, betul lah. Bila dia baca Quran, kita makan. Dapat pahala sunnah melewatkan sahur. Habis dia baca, dia kata telah masuk solat fardu subuh. Kita dalam hadis kata boleh mencokit ni, boleh ni. Ulama kata sepatutnya sampai iqamah pun boleh makan lagi. Tapi jangan baik naik lah. Iqamah kat sini bukan 15 minit tuan-tuan, 20 minit. Dia tunggu orang datang dulu, tunggu imam, tunggu belakang-belakang. Konon betul tu. Maksud hadis tu terpakai di kalangan sahabat Nabi, tapi tak berapa sesuai zaman kita. Sebab kita ni Roma ambil kesempatan. Boleh, tapi saya cadangkan tuan-tuan dapat pahala afdal, iaitu kita melewatkan sahur. Maksudnya waktu imsak tu tak habis lagi. Jangan kita berhenti waktu imsak tu. Waktu imsak tu reminder nama, peringatan. Sebab orang kita ni dia makan macam tengah hari sahur. Ada sambal lacan, ada nasi impit, ayam kulit malam tak habis lagi. Banyak dia makan. Jadi itu sebab ulama di Nusantara ni dia tetapkan waktu reminder. Imsak tu reminder, tapi dalam sunnah waktu imsak waktu yang belum habis untuk kita makan sahur. Jadi tuan-tuan saya galakkan tuan-tuan lewatkan waktu sahur. Kerana apa? Dalam sahur itu Nabi kata ada keberkatan. Tasahharu fa inna fi sahurin barakatun. Bersahurlah kamu sebab pada sahur itu ada keberkatan. Yang kedua, kenapa disunnahkan sahur? Sahur ni salah satu falsafah dia adalah untuk menunjukkan dalam Islam apa-apa yang kita buat mesti ada perancangan, ada persediaan. Kita dalam amal hidup kita, dalam kehidupan kita mesti ada persediaan. Itulah di antara sunnah dalam sahur. Yang kedua, Nabi kata membezakan di antara puasa kita dengan orang bukan Islam. Yang kedua, kita berbuka. Buka ni tuan-tuan awal kan. Awal ni bermaksud bukan sampai setengah kita buka. Saya dah dengar azan dah. Dengar azan asar kita pun cakap kan, macam sama ke azan asar tu macam maghrib. Memanglah sama. Azan tak pernah berubah tu tuan-tuan. Jadi saya nak sebut, bukan kita buka pukul waktu asar, tapi buka waktu maghrib. Dan buka ni pula kata ulama mesti makan. Iftiru ala ta'arin. Berbukalah kamu dengan sebiji tamar. Ada ustaz kata jangan makan kurma lah. Memanglah kalau makan kurma kambing, kurma ayam, memang tak elok lah untuk kesihatan. Tapi kalau makan kurma tu elok ke? Jadi saya nak sebut tuan-tuan, Nabi kata makan walaupun dengan sebiji kurma. Kalau ada orang cakap saya dah buka dah tadi, bila kau buka? Saya korek hidungnya. Korek hidung bukan buka puasa tuan-tuan, itu meluahkan hidung. Yang kedua, bukanlah merupakan di antara benda yang dikatakan kita berbuka puasa. Buka ni mesti makan. Saya nak sebut, waktu berbuka adalah ketika mana kita yakin telah masuknya waktu, walaupun kita tidak mendengar azan. Ada setengah surau dia lambat-lambat azan kan. Bila dia makan dulu, dia makan tamar, dia makan nasi, baru dia azan. Dan 5 minit masuk baru dia azan. Kita kadang-kadang jangan tunggu azan di surau ataupun di masjid. Sebab kadang-kadang dah masuk waktu, kadang-kadang Bilal melewatkan waktu untuk melaungkan azan. Apa falsafah dalam sahur? Saya cadangkan sahur berbuka tuan-tuan. Kalau tuan-tuan berbuka, pastikan kita ni ikut cara Arab sedikit sebanyak. Kalau ikut cara Melayu, meniarap jadi. Cara Arab ni macam mana? Biasa dia buka dengan tamar, dia minum air sekejap, lepas tu dia semayang maghrib. Kita Melayu tak jadi tau. Dia buka tamar 3 biji, air 2 gelas,
tambah pula cendol, ABC, GST dan sebagainya. Tak jadi tu tuan-tuan, banyak dia minum. Jadi saya nak sebut kalau boleh, kecuali kalau makanan dah terhidang. Kalau makanan dah terhidang depan mata, makruh kita untuk sembahyang. Makruh ni kerana apa? Confirm tak fokus. Akhir dia takbir masuk sembahyang maghrib tu, Allahu Akbar, habis ayam balik dan habis dia panggang, habis sekian-sekian. Dia ingat makanan. Itu sebab dalam solat maghrib kita disunahkan untuk memendekkan sembahyang. Sembahyang maghrib ni jangan baca panjang-panjang, pendek baca. Baca panjang sunnah subuh, maghrib pendek. Ada orang dia terbalik, subuh pendek, maghrib panjang. Jadi terbalik kan. Dia saya sebut kita ubahlah sedikit sebanyak. Kenapa disunahkan dalam berbuka kita untuk makan awal? Sebab Nabi kata itulah tanda engkau bersyukur dengan kurniaan Allah, dan kita berbuka dalam keadaan kita nak menang, iaitu diberikan kejayaan sepanjang kita puasa sepanjang hari. Dan saya nak sebut apakah falsafah paling besar dalam berbuka. Ulama sepakat mengatakan bahawa orang yang berbuka secara falsafahnya dalam Islam, setiap yang bermula pasti akan berakhir. Kita ni hidup tuan-tuan, kita akan mati. Nak mati pun mati, tak nak mati pun mati. Semua akan mati. Itu sebab kita nak sebut mati itu adalah syarat bertemu Tuhan. Dan kita nak dalam kejayaan kita mati, kita ada persiapan dan persediaan yang sangat baik untuk kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir dalam hadis itu mengatakan bahawa Imam Ghazali kata apa? Di antara keduanya, tadi saya cerita ada orang puasa yang dinamakan kategori al-umum, yang kedua al-khusus. Orang yang khusus, dia puasa secara khusus, dia dapat kebaikan pada puasanya sebab dia jaga lisan dia jaga mata dia jaga telinga dia jaga tangannya daripada melakukan maksiat kepada Allah. Dan yang seterusnya, yang lebih tinggi dan lebih afdal dalam puasa itu, kata Imam Ghazali, dia kata ada orang yang mencapai martabat, dia kata apa? Al-khusus lil khusus. Orang yang puasa secara khusus dan lebih khusus, iaitu dia bukan sekadar menjaga fizikal dia semata-mata, tapi yang lebih utama dia menjaga hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya tutup, Imam Ghazali kata juga, hadirin mukminin yang saya kasih sekalian, salah satu petanda orang akan dikurniakan Lailatul Qadar adalah ketika mana setelah dia diberikan keampunan. Kita ni tuan-tuan, Imam Ghazali kata setiap yang berlaku dalam kehidupan kita dia ada petanda dan simptom. Kalau orang sakit jantung tu, kita tahu simptom dia macam mana lah. Dia jalan tak laju benar, mencungap dia jalan, kan? Kadang-kadang dia nak makan belum mandi pun tak boleh. Kalau makan banyak pun darah dia naik dan sebagainya. Jadi saya nak sebut dalam ibadah, macam mana kita nak tahu Allah ampunkan kita atau tidak? Imam Ghazali dalam kitab dia bawa satu. Dia kata, tengoklah satu amalan yang kau buat dalam kehidupan kamu, adakah benar-benar dia mendatangkan keinsafan dan keampunan. Imam Ghazali kata, rujuk kepada ibadah haji. Kita besok pergi haji kan? Haji, siapa yang nak pergi haji mabrur, dia kata. Haji mabrur, bukan haji mabrur. Haji mabrur ni dia kata ada tiga sifat yang kalau dia dapat haji mabrur, Allah tunjukkan pada diri dia. Yang pertama, ketika mana dia pulang ke tanah air, dia terlalu cinta untuk pergi menziarahi Mekah buat kali yang kedua. Dia rasa rindu kan. Macam kita lah, Ramadan datang, kita rasa bersungut, Allah puasa balik lah, Allah naik wujud lah. Dan yang elok makan masa bila nak puasa. Macam tu juga tengok, sama. Kalau kita pergi balik haji, kita kata dengan orang-orang, kita kata tak payah pergi lah. Yang kedua, Imam Ghazali kata tanda orang tak dapat haji mabrur, ketika dia balik, dia tak boleh menceritakan perkara yang memotivasikan orang lain untuk pergi. Dia akan cakap kau tak payah lah, dia kata. Dan rupanya masalah tajam merah tu payung rembat bongkak kepala dia, batu-batu balik, dan batu panjang, dia kata. Nak pilih tandem memang naik lah, dia kata. Dia cerita kita pun rasa mogi nak pergi. Rasa apa salah. Orang ni, kata Imam Ghazali, dia tak dapat haji mabrur. Macam tu juga dengan kita puasa. Puasa ni ulama kata engkau akan lihat dengan apa yang engkau pandang dan engkau nampak.
Kalau dalam Ramadan ni tuan-tuan, kita nampak inilah bulan yang paling baik untuk test segala resepi. Semua resepi kita akan cuba orang. Suami kita testimoni. Kita buat makan, abang rasa sedap tak sedap. Suami kita daripada kuih ngomong jadi. Itulah cerita. Kalau kita dalam bulan Ramadan, nampak inilah tempat untuk kita buat kuih. Ada orang dia buat kuih pagi, malam, siang, semua buat kuih. Kita tengok orang daripada kolam putih je dia, sebab dia main tepung dia. Ada orang kalau dia nampak dalam bulan Ramadan ni tempat dia nak berniaga, dia akan cuba sedaya upaya untuk berniaga. Tak sampai yang kita bimbang dia lupa kepada Allah. Saya cakap beritahu orang tuan-tuan, tak salah berniaga boleh. Tak adalah saya kata ini jangan pergi pasal Ramadan pula, boleh. Tapi ikutlah keadaan, waktu, ketika dan kesesuaian dan sebagainya. Ada orang berniaga kadang-kadang tuan-tuan, kita takut benda tu jadi menjauhkan kita daripada Allah. Saya pernah buka dengan orang jual lomang mahal tuan-tuan kan. Saya balik daripada kampung saya tadi, berhenti nak beli lomang. Tanya berapa ringgit ni? Yang pendek apa yang panjang? Dia tanya dua. Yang pendek RM40, yang panjang RM70. Campur rendah 20, yang panjang 22. Macam tu saya beli buluh pun boleh tak? Dia kata buluh saya tak jual. Dia nak cerita tentang mahal tuan-tuan. Saya buka bang, kalau berniaga ni berapa dapat sebulan? Kalau ikut tahun lepas saya berniaga sikit dia RM30,000. Tu belum OT lagi dia, belum overtime lagi. Kalau overtime ni memang banyak lagi dah masuk Saya nak sebut tuan-tuan, kalau kita nampak dalam bulan Ramadan tu kita hanya berniaga, kita akan jauh daripada Allah. Tapi pesan Imam Ghazali, kalau kita nampak bulan Ramadan ni adalah gedung untuk kita mencari kemaafan dan keampunan di sisi Allah, kita akan nampak bahawa Ramadan itu adalah pesta ibadah. Itu sebab tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Dan Imam Ghazali kata, apakah tanda orang itu diberi keampunan? Setiap kali dia melalui Ramadan, pada hari-hari kehidupannya, dia bertambah semangat untuk mencari keampunan, keredaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan berusaha untuk melipat kali gandakan amalannya. Itulah di antara tanda orang yang Allah berikan keampunan. Kita doa satu tuan-tuan, kita nak hari ini hari kelima, hari 10 malam terakhir, kita dah di antara orang yang Allah masih tetapkan hati kita dan istiqamahkan kita untuk mencari malam dan mencari malam Lailatul Qadar. Yang keduanya, kekal terus mencari keampunan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah datangkan Ramadan? Sebab dalam kehidupan kita, saya nak sebut, ada benda yang kita tak boleh minta daripada makhluk, tapi hanya daripada Allah. Salah satunya apa? Adalah keampunan. Yang keduanya adalah dijauhkan daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa terlanjur bicara. Mudah-mudahan boleh manfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi pesan saya, tuan-tuan kalau solat tarawih, pastikan boleh selesai witir bersama imam. Kita ni amalan orang awam, kita bukan yang macam para wali, para ulama dan sebagainya. Kenapa solat witir bersama imam? Pahala witir lebih besar daripada tarawih. Dan dalam satu hadis Nabi kata, maqama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang berdiri tegak bersama imam sampai bersurai dan selesai, dituliskan baginya solat malam sepanjang malam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.